أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masuk ke surah 409, pengiktibaran dan pengajaran, penelitian ke atas sejarah peperangan itu, yakni kisah tentang perang yang Zatul Riqa yang telah kita baca bulan lepas. Jadi pada malam ni dia masuk tajuk pengiktibaran dan pengajaran. Dia mari kisah-kisah, peristiwa demi peristiwa. Lepas tu dia bahas pula dari sudut pengiktibaran dan pengajaran. Kenapa? Sebab setiap perilaku Rasulullah, af'alihi wa qawlihi wa aqwalihi wa taqririhi, ya, adalah merupakan wahyu ataupun merupakan hukum yang melahirkan hukum, ya, melahirkan sunnah yang kita kena ikuti. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa saja yang Nabi hadapi dan Nabi berurusan dengannya dan Nabi bertindak dan Nabi melakukannya, maka diambil sebagai satu perkara yang perlu diikuti oleh umat. Sebab setiap langkah Nabi itu merupakan suatu pemahaman jalan kehidupan kita pada bila-bila masa. Pada para ulama al-maghazi wal asyar, maksudnya ulama yang membincangkan tentang masalah perang, ya, bersepakat bahawa peperangan Zatul Riqa ini berlaku seperti mana telah kita jelaskan sebelum peperangan Khaybar. Ada yang mengatakan dia sebelum peperangan Khaybar. Sebab apa? Dalam tu ada Abdullah bin Jabir, seorang pemuda. Abdullah bin Jabir ni, masa Nabi bawa dia berjalan dengan Nabi naik unta. Ingat lagi yang terakhir tu, unta dia ni jenis slow, lemah. Maka Nabi pun ambil tongkat, Nabi ketuk. Lepas ketuk tu, dia kata unta dia ni begitu pantas, menyebabkan dia boleh memotong sahabat-sahabat yang lain dan sampai begitu cepat. Gitu, ya. Jadi ketika itu masa Nabi berhenti tu, Nabi tanya dia, tentang dia dah kahwin ke belum. Jadi Nabi tanya. Jadi kalau bab Khaybar, Abdullah bin Jabir ni dah kahwin. Menunjukkan, sejarawan mengatakan dia berlaku sebelum Khaybar. Cerita yang ada seorang sahabat panggil Nabi pergi makan tu, ya, dia pergi berbisik pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni ada seekor anak kambing. Kambing kalau besar pun tuan-tuan, orang Arab ni tang dia seorang. Tuan-tuan pergi Mekah tak, kita makan sedulang tu 5 orang, dia makan sedulang seorang dia. Kata Allah, makan macam mana? Tak? Jadi kalau seekor kambing pun dia perhabis ke keluarga dia je, tak ada jiran sebelah, dia seorang. Ini kan pula anak kambing. Dia kata, ya Rasulullah, ada anak kambing, aku suruh bini aku masak.
Jadi aku nak ajak lah. Sebab masa Khaybar ni berlaku orang kata apa, inflasi ataupun makanan tak ada. Sebab dikepung. Sahabat-sahabat kelaparan. Nabi pun lapar sampaikan Nabi ikat batu di perut. Tiba-tiba Abdullah bin Jabir datang bisik Rasulullah, tengah hari ni aku jemput kamu dan beberapa dua sahabat yang lain untuk makan tengah hari. Tapi jangan duk viral. Kambing kecil takut tak cukup. Sebab sahabat yang ada kat Madinah tu lebih kurang dalam 300 orang lebih kurang begitu. Tak, dia besar tu. Nabi bila dengar ada orang ajak makan, Nabi naik tempat tinggi. Nabi panggil semua sahabat-sahabat, alhamdulillah tengah hari ni ada orang jemput makan. Jadi Abdullah bin Jabir tadi dah bisik dah, tiba-tiba Rasul rau kecut perut kawan ni. Lah, nak bagi tulang, nak bagi apa, nak bagi kuah ke apa ni? Nabi kata, aku pergi rumah kamu, kamu jangan sentuh periuk, biar aku yang buat. Nabi cedok sampai 300 tu semua boleh makan kenyang, dan dia sekeluarga siap ada baki lagi. Ada ulama kata masa Nabi cebok tu Nabi baca ayat Quran. Ya, surah 38 ayat 54 dah salah. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya rezeki ini tidak akan putus-putus. Sesungguhnya rezeki ini daripada kami yang tidak akan putus-putus. Jadi tuan-tuan benda sikit kalau ada, tuan-tuan bacalah ayat tu. Sebab tu masa nak tengok beg duit, jangan tengok, jangan bilang. Baca dulu ayat ni. Tuan-tuan keluar sekeping, lepas keping, tak habis-habis. Tapi kena yakin lah. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Taing-taing air tak ada kat rumah kita ni. Pairak lah, pakat tadah lepas tadah habis supermarket dah air dah. Jadi baca ayat ni, insya-Allah air rumah kita tak habis-habis. Rumah orang kering habis dah. Gitu. Jadi inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Banyak lagi ayat penarik rezeki ni banyak. Surah An-Naml, ya. Ayat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tu boleh tarik kat tu. Surah Sad, ya. Surah yang berkaitan Nabi Sulaiman juga. Qala rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tu dia. Ya, doa Nabi Musa alaihissalam ketika keluar daripada Mesir pergi ke perkampungan Syuaib. Nabi Syuaib, ya, dalam Quran ada sebut rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Semua tu ayat-ayat yang kita mohon dengan Allah rezeki yang melimpah ruah. Ya, dalam surah Az-Zariyat ayat ke-57 tak silap kan, ayat akhir tu, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Masya-Allah, Allah yang memberi rezeki, ya, mempunyai kekuatan yang teguh. Jadi ada riwayatkan baca ayat itulah. Baik, diterangkan tadi ada sebahagian ulama mengatakan dia berlaku sebelum perang Khaybar berdasarkan kedudukan Abdullah bin Jabir tadi. Sebab masa tu dia tak kahwin lagi. Ya, dia tak kahwin lagi. Dia ikut Rasulullah tu masa dia bujang. Jadi masa Khaybar ni dia dah kahwin. Kalaulah ada mengatakan dia berlaku selepas peristiwa Khaybar, tak betul lah. Itu sebahagian ulama kata begitu. Ada mengatakan tak, dia berlaku selepas Khaybar. Dia tasyabuh. Sebenarnya Zatul Riqa ni rupanya ada dua. Tu yang jadi tempeling orang tu. Rupanya ada sebelum berlakunya Khaybar dan selepas Khaybar ada pula satu nama hampir sama, Zatul Riqa. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi ya, tak salah lah. Ada mengatakan lepas tu, ada kata sebelum tu. Gitu ya. Tak payah nak kita bahas balah-balah lah. Tak. Gitulah nak ceritanya. Kebanyakan mereka mentarjihkan ianya berlaku selepas peperangan Bani Nadir dalam tahun keempat Hijrah. Kita dah cerita dah perang Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir yang duduk di kota Mekah ni, Madinah ni, ya, banyak daripada Yahudi. Sebelum Nabi sampai ni, dulu dinamakan Madinah ni apa dia? Yasrib. Ada yang mengatakan makna Yasrib tu gagak.
Dan sebenarnya mengatakan maksud Yasrib itu seorang nama putera daripada Yaman. Sebab Madinah pernah dikuasai oleh kerajaan Yaman masa tu. Salah satu nama puteranya, dia ada 2 beradik. Seorangnya nama Yasrib. Maka letaklah nama putera dia tu sebagai nama negeri yang dia buka, iaitu Yasrib. Gitu ya. Tapi bila Nabi dah berhijrah, Nabi tukar Yasrib kepada Madinatun Nabawi. Madinatul Nabawiyah ataupun Madinatul Munawwarah. Gitu ya. Madinah tu asal daripada kata din. Madinah tempat agama. Ataupun mudun, modern. Ya, tapi ada yang mengatakan berkaitan Madinah itu asal daripada din, agama. Madinah diletak masdar mimim depan dia tu menunjukkan, ataupun masdar makan, bukan masdar mimim, masdar makan menyebabkan dia jadi tempat agama. Sebab tu dia kata Madinatul Munawwarah, tempat agama yang menerangi. Daripada Madinah itulah bermulanya ya masdarud din, masdarul hayah, masdarul apa dia? Hidayah. Berkembang. Dah. Begitu. Jadi Bani Nadir ni dia buat onah. Walaupun dia berada dalam perjanjian dengan Nabi, maksudnya berlaku perjanjian muafakat. Bukan muafakat nasional lah, ya, muafakat. Ya, berlaku dia panggil ta'awun dalam, dia panggil piagam Madinah tu. Tu dia muafakat lah tu. Ya. Jadi dia di bawah pemuafakatan piagam tu, tiba-tiba ya dia melakukan pengkhianatan. Ya, pengkhianatan macam mana? Ada pengkhianatan nak bunuh Nabi dengan cara letak batu yang besar atas satu bumbung rumah dan nak dilontarkan, nak dilepaskan kepada Nabi ketika itu. Nabi pergi dengan sahabat-sahabat yang utama, Saidina Ali, Saidina Abu Bakar, Umar. Ya, Nabi balik awal. Sehingga kan sahabat-sahabat ni mencari-cari Nabi. Rupanya Nabi dah balik, ya, maka mereka pun lepas tu balik pula lah. Bila sampai di Madinah, Nabi kata mereka merancang untuk membunuh aku. Maka Nabi mengarahkan tentera Islam pergi kempung Bani Nadir. Maka peristiwa tu berlaku 4 hijrah. Jadi dia kata peristiwa Zatul Riqa berlaku selepas peristiwa itu. Selepas mana Nabi kepung dan Nabi halau lelaki-lelaki Yahudi keluar daripada Madinah dan dibakar dan ditebang pokok-pokok tamak. Inilah peristiwa yang mana Rasulullah tebang pokok. Tak ada dalam siri peperangan Nabi larang kita robohkan kuil ataupun tempat berhala, tempat semayang orang bukan Islam, dan kita tak boleh nak tebang pokok, nak racuni sungai-sungai. Tapi dalam bab ni Nabi suruh tebang. Sebab apa? Sebab pokok tamak menjadi kekuatan kepada Bani Israel, Bani Yahudi ketika itu. Ya, menjadikan mereka kuat ni sebab mereka ada kebun, mereka ada buah, mereka jual buah tu, jadikan makanan, menjadikan kekuatan. Maka dia merupakan kaitan dengan ketenteraan. Maka Nabi buang supaya melemahkan musuh. Jadi taktik-taktik perang ni macam-macam. Jadi ada masa tak boleh terbang, ada masa kena terbang. Begitu. Ya, bukan kita satu cara je, banyak cara. Batu kena tengok sirah. Ya, pernah Rasulullah buat begitu, buat gini. Jadi ambil sirah itu sebagai tauladan untuk kita lakukan perkara bila berlaku benda macam ni. Jadi dia kata berlaku selepas peperangan Bani Nadir dalam tahun ke-4 Hijrah. Jadi sebab selepas daripada itu banyak berlaku pemberontakan, pengkhianatan. Ya, puak-puak yang kabilah-kabilah yang asalnya bergabung dengan muafakat Madinah ni, semuanya setelah berlaku perang Uhud, Nabi kalah dah. Mereka ingatkan Nabi ni lemah dah. Maka kabilah-kabilah ni cuba nak melepaskan daripada perjanjian tu dan memerangi kerajaan Islam ketika itu. Maka Nabi pun cepat-cepat pergi memutuskan jaringan ni. Macam kita lah, bila ada pemberontakan di Sulu, di Sabah, cepat-cepat supaya tak membiak benda tu. Ada pula kata, ya, polis kita duk berlawan dengan ayam itik. Ni tak kena dah. Ya, duk perang ayam anjing. Sampai kan macam tu boleh kata tak? Tidak. Kemudian disebut, tapi sebahagian daripada mereka seperti Ibn Sa'd,
Dan Ibn Hibban berpendapat ianya berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Sebab perang dengan Bani Nadir ni 4 Hijrah. Tak, dia kata ada yang mengatakan 4 Hijrah selepas tu. Tapi ada yang katakan 5 Hijrah. Manakala Imam Bukhari pula menyebutnya di dalam sahihnya bahawa peperangan yang berlaku selepas peperangan Khaybar. Tetapi dalam penyusunan kitabnya disebut selepas Khaybar. Tu nak kata kenapa kata ada sebelum Khaybar, selepas Khaybar. Rupanya ada mengatakan Zatul Riqa' ni rupanya ada 2 perang, nama sama. Ada yang mengatakan begitu, ya. Jadi kita tak perlulah nak pening-pening, sebab yang penting bagi kita ialah pengiktibaran dan pengajaran yang kita nak ambil dari sejarah. Sebab tu dalam Quran tak pernah pun dia ceritakan tentang tarikh. Tarikh ni tak penting. Yang penting pengiktibaran, pengajaran moral of the story. Sebab tarikh tu takkan berulang dah tarikh yang sama. Tetapi peristiwa, ya, asbab moral of the story itu akan berulang. Tak? Akan berulang pada akan datang. Tarikh tak sama, cuma peristiwa ataupun rentetan-rentetan itu akan berulang-ulang. Kejatuhan satu umat akan berlaku. Kebangkitan satu umat akan berlaku. Jadi tarikh tu tak penting mana. Kalau bukan nak periksa lah dah. Jadi kita nak ambil pengajaran dia tu penting. Yang pentingnya pengajaran. Lepas tu dalam Quran banyak diceritakan tentang tarikh-tarikh dahulu. Tapi dia tak sebut tarikhnya. Ya, berkaitan dengan Zulkarnain, berkaitan tentang Khidir, berkaitan tentang Nabi Nuh dan sebagainya. Tak ada tarikh. Dia cerita nak ambil pengajaran. Tetapi dalam penyusunan kitab Bukhari tadi dia kata selepas perang Khaybar ataupun perang Khandaq. Khaybar dan Khandaq tu benda sama. Al-Hafiz bin Ibn al-Hajar, maksudnya Ibn Hajar Asqalani telah mentarjihkan, maksudnya mentashihkan dia, pendapat Bukhari itu berhujahkan bahawa salatul khauf telah ditasyri'kan di dalam perang Zatul Riqa', dan baginda tidak melakukannya di dalam peperangan Khandaq kerana terlepas masanya. Jadi dia kata salat khauf tu berlaku pada Zatul Riqa'. Dan salat khauf tu dia tak berlaku sebelum Khaybar, dia berlaku selepas Khaybar. Batu dia kata Zatul Riqa' tu berlaku selepas Khaybar. Jadi saya dah sebut tadi rupanya dia memang berlaku selepas Khaybar, tetapi Zatul Riqa' yang kedua. Bukan Zatul Riqa' yang diceritakan dalam bab yang kita baca sebelum ni. Cuma tu ya, dia bila dia benda sama, dia jadi macam sama-sama, ya, berlaku penyamaran dalam mentashihkan benda itu. Jadi maknanya salatul khauf tu berlaku pada tahun selepas Khaybar, dalam tahun yang ke-6 Hijrah lebih kurang, ya, selepas Khaybar barulah datangnya salatul khauf, salat dalam keadaan takut, salat dalam keadaan perang. Ya, maknanya boleh pegang senjata. Solat tu dia ada cara dia lah. Maksudnya walaupun dalam keadaan darurat, sembahyang ni tetap penting. Bukan kata tak perlu dilakukan. Dia bukan macam haji. Bila berlaku COVID, maka tak wajib buat tahun ni. Tak, walaupun haji itu sendiri itu rukun. Betul tak? Tapi oleh kerana ada darurah, ada peperangan, tidak ada keselamatan, maka tak wajib buat. Tak wajib buat tahun ni, ditangguhkan. Tapi solat tak boleh ditangguhkan. Walaupun dalam keadaan darurah macam mana sekalipun, wajib buat. Tak. Sampaikan kata kita ni ditangkap, dibogelkan contoh. Wajib ikut sembahyang. Walaupun tak ada wudu, wajib ikut sembahyang. Sembahyang. Ya, dia panggil li hurmatil waqti. Menghormati waktu. Tuan-tuan ni ditangkap, masuk dalam sel. Ya. Israel kalau tunggu contohlah Israel tangkap itu. Dia bogelkan kita. Tak pakai baju. Wajib sembahyang kau. Wajib sembahyang kau. Macam dekat China dulu. Dia tangkap orang Islam. Ada. Didera macam-macam.
Jadi wajib kau semayang. Jadi semayanglah dengan cara apa pun. Sama ada isyarat ke, sama ada dengan kelip mata ke, sama ada dengan hati ke, semayang. Walaupun tak cukup syarat, semayang tu kena semayang. Bila dah tenang, bila dah selamat, ulama kata kena qada balik lah. Sebab tak cukup rukun. Tak cukup rukun. Tak ambil semayang, tak tutup aurat, tak menghadap kiblat. Tapi kena semayang. Ya, li hurmatil salah. Begitulah. Namun di Mekah baginda sallallahu alaihi wasallam mengqadakannya selepas itu. Dia kata apa tadi? Mana tadi tak habis. Dan baginda tidak melakukannya dalam peperangan Khandaq kerana terlepas masanya. Namun di Mekah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqadakannya selepas itu. Sebagaimana juga Al-Hafidh bin Hajar menghujah dengan apa yang telah diriwayatkan dalam Sahihaini dari Abu Musa Al-Asy'ari yang menceritakan bagaimana tapak kaki mereka tembus-tembus dalam peperangan Zatul Riqaq hingga hilang, mereka terpaksa membalut dengan kain-kain buruk. Maknanya Zatul Riqaq, riqaq tu maknanya pembalut luka. Last letak nama. Dia nak cerita dalam perang Khandaq, pernah Nabi arahkan lepas kena kepung ni. Lepas tu datang ribut. Masa tu berlaku malam Ramadan. Ya. Jadi esok tu raya. Lepas pokok kafir Ahzab ni balik kerana dia hentang ribut, mereka tak jadi perang. Maka Nabi dengan para sahabat, Nabi arahkan pergi perkampungan Bani Yahudi yang buat perjanjian dengan Nabi, akhir sekali khianat, bergabung dengan pokok Ahzab untuk perang Madinah ketika itu. Lepas pokok Ahzab ni balik, Nabi kerah para sahabat pergi gempur Yahudi ni. Masa gempur, Nabi kata pergi di sana, jangan berhenti, jangan berhenti. Masa tu waktu asar nak habis dah. Nabi kata kena pergi solat di sana ataupun pergi sana. Maka sahabat ni bagi dua. Ada sahabat berhenti solat, ada sahabat tak berhenti. Nabi tak berhenti, kejar ni. Sebab benda yang amat getir. Sehingga kan ada sebagian sahabat dia ijtihad, dia solat. Sedangkan Nabi kata jangan berhenti, direct. Jadi ada sahabat tak berhenti kerana ikut perintah ketua Nabi. Mereka habis masa. Ya. Jadi Nabi sendiri mengqadakkannya waktu di Mekah. Jadi mungkin keadaan ini terlalu getir sebab melibatkan nyawa ke apa ke, sebab masalah yang terlalu emergency. Yang tak dapat nak ditolak-tolakkan. Benda terlalu darurah sangat, ya. Jadi ada sahabat dia berhenti ijtihad, ya. Jadi itulah ikut yang Nabi buat itulah, ya. Begitu juga bila Nabi suruh buka puasa, dalam bab musafir pergi perang. Jadi sahabat-sahabat buka puasa, walaupun mereka pun gagah kuat lagi, kerana itu adalah azimah, rukhsah, bukan azimah, rukhsah ni pemberian Allah. Pemberian Allah ni maknanya kalau kita tak buat, macam kita ni tolak hadiah daripada Allah. Kita kalau bagi hadiah ke bini tolak, kita rasa nak marah dah. Ini kan Allah bagi hadiah, kita tolak. Sebab tu kalau Allah bagi rukhsah, ambil lah. Tuan-tuan pergi musafir, buatlah 2 rakaat. Tak payah duk rajin alim 4 rakaat juga. Ni tak seronok ustaz buat 2 ustaz, macam tak lepas je. Macam tak betul. Tak betul pula. Hang duk buat 4 tu hang tak betul. Ada. Orang su buat rukhsah sama ada takdim ataupun takhir. Dia buat apa? Rukhsah. Ya, dia buat solat, orang su buat qasar, ya, jamak qasar, takdim ataupun takhir. Dia buat apa? Dia buat jamak takyah. Orang suruh buat tak nak buat dak. Tu alim tu kata suruh belajar tak nak belajar dak. Gitu. Jadi peperangan tu menyebabkan kaki mereka tu, pelapik kaki mereka tu tembus kerana terlalu jauh perjalanan. Memanglah tuan-tuan, jalan Mekah Madinah ni, jalan di padang pasir ni batu kerikil. Bukan pasir mana, batu kerikil. Kita datang daripada Madinah nak pergi Mekah tu, ya Allah, batu saja.
Besar-besar sepemeluk kat tengah-tengah padang tu. Bukit buka dia tu gondol je. Mana ada pokok. Ya, batu je. Batu daripada start Madinah kita nak pergi ke Mekah tu tuan-tuan. Jarang boleh jumpa bandar, pekat, rumah, tak ada. Kosong je. Tak. Batu timbul masalah bak tanah. Ya. Ihya'ul ard. Ihya'ul ardul maut, amwat, ataupun menghidupkan tanah mati. Batu dalam mazhab Syafi'i, siapa yang menghidupkan tanah mati, hak milik dia. Jadi milik dia. Lah. Sebab mazhab Syafi'i dia berdasarkan kepada pendapat Nabi, sebab masa tu dia berkaitan tentang tanah di Hijaz. Sebab tanah padang pasir, tanah batu batan, tak ada orang nak usahakan. Tiba-tiba ada orang nak buat, ambil kamu. Dia kata lebih kurang. Tapi Imam Abu Hanifah kata menghidupkan tanah mati belum tentu jadi hak dia, melainkan dengan izin pemerintah. Hak ni hak mereka duk debat ni. Hak duk ambil tanah kat Temeloh sampai 400,000 ekar tanah Musaking. Ada kata mazhab Syafi'i kata boleh. Oh, tanah tempat kita tak boleh sebab subur. Pelik tuan-tuan. Memanglah undang-undang kat Malaysia ni pelik sikit lah. Tuan-tuan gali tanah kat belakang rumah. Dah. Kerana nak tanam pokok kelapa ke apa. Tiba-tiba tuan-tuan jumpa emas, jumpa belian. Harta siapa tu? Harta kerajaan tu. Harta kerajaan. Tak. Tapi kalau orang mai jumpa dadah depan rumah kita, harta siapa? Harta kita, dia kata. Lah, tadi masa jumpa emas belian belakang rumah aku, kau akan merata kerajaan. Tapi bila jumpa dadah, kata harta aku pula. Pelik sungguh dah. Patutnya dua-dua harta kerajaan. Jumpa emas, jumpa gadah, jumpa apa. Tak. Pelik sikit lah tu. Dah tanah kalau ikut fiqh memang kalau jumpa harta karun di tanah kita, harta kita lah. Tak. Tapi tempat kita jumpa emas, jumpa apa, harta kerajaan. Padahal tanah kita. Pelik sungguh lah. Hak mana kaya-kaya dah dia belaka. Kita ni tak tahu. Tak bersih buruk je hak kita. Jadi tanah ni tak boleh ambil melainkan dengan hak izin kerajaan. Sebab Abu Hanifah dia duduk di Iraq. Tanah Iraq ni tanah bandar, subur. Orang